Assalamualaikum warahmatullahi kepada anda semua kerana dapat ikut serta pada kelas pada malam ini, iaitu EBLC produk yang kita mengkhususkan perkongsian produk Royal Jelly. Kenapa kita nak kongsikan pada malam ini? Pastinya kita menyangkutkan dengan promosi yang ada pada bulan ini. Terima kasih kepada anda yang ikut serta untuk majlis ilmu pada malam ini juga. Tapi sebelum saya meneruskan sesi perkongsian produk ini, saya juga ingin memintalah semua daripada kita, kerana kita baru dikejutkan tadi, salah seorang daripada pengurus agensi kita, rakan kita, seorang sendiri pengurus agensi, iaitu Hajah Rohani Abdul Rahman. Beliau baru pada petang hari tadi menghembuskan nafas yang terakhir. Jadinya untuk kita sama-sama memanjatkan doa bagi mengikut adat dan juga agama masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Semoga rohnya tenang di sana. Bagi kita yang masih berada di sini, masih bernafas, masih lagi bernyawa, sama-samalah kita memanjatkan supaya kita sihat, supaya kita dimurahkan rezeki, supaya kita dapat membantu antara satu sama lain untuk membuat bisnes CNI, sama-sama berjuang, sama-sama berjaya. Jadinya untuk itu, tuan-tuan dan puan, dalam CNI, baru kita pun tahu bahawa CNI ini ada satu syarikat yang sudah pun kita nampak bermulanya, bertapaknya pada tahun 1986. Jadi sudah berada 35 tahun. Jadi ketika bila kita 35 tahun, banyak produk-produk CNI yang kita nampak, yang banyak yang daripada awal, dari yang anda ada yang produk yang sudah lama dah kekal ketika ini, dan juga ada produk yang dulu anda suka tapi sekarang ini sudah tidak ada. Jadi itu begitulah lumrahnya. Pasti di dalam syarikat CNI kita menawarkan produk-produk adalah yang berkualiti tinggi, dan pastinya kita mencari produk-produk yang mempunyai demand ataupun pasaran. Tapi sekiranya produk itu kurang pasaran, pasti ada kemungkinan produk itu biasalah, ya, ada kitarannya dan mungkin akan di drop, itu biasa. Jadi hari ini, Leofolas Royal Jelly ini satu produk yang amat lama juga. Jadinya kalau tidak salah saya, sebelum ia sekitar dalam tahun 1990, 1989 ataupun 1990. Tapi sebelum saya ingin meneruskan kepada ini, jadi kerana kita sudah berada 35 tahun, dan saya ingin juga mengupaskan jugalah, mengingatkan anda pada 4 Disember ini kita akan mempunyai ataupun membuatkan satu sambutan ulang tahun yang ke-35. Adakah ketika itu kita dapat bersama-sama ataupun masih di alam maya? Itu berserah juga kepada takdir ketika pandemik ini. Kita mudah-mudahan pandemik COVID ini dapat kita benterasi, ya, dan supaya kita juga dapat berjumpa, ya, selain daripada di alam maya. Dan pada 4 hari bulan Disember masih ada, sama ada secara alam maya ataupun secara fizikal, pasti insya-Allah program CNI sambutan ulang tahun CNI 35 tahun ini, ulang tahun memang pasti kami adakan. Dan baru-baru ini di dalam Facebook CNI Malaysia, kita ada buat satu, orang kata, frame untuk anda gunakan, anda tukarkan, letakkan profil picture anda di dalam FB masing-masing. Jadinya saya harap lebih ramai lagi yang akan menukarkan, meletakkan frame CNI sambutan ulang tahun ke-35. Biar kita sama-sama war-warkan kita sudah berada di pasaran 35 tahun. Bukan senang, bukan calang-calang satu syarikat yang boleh berbuat seperti kita. Jadinya terima kasih kepada anda semua.
Terima kasih juga kerana kita sama-sama membuatkan satu keluarga besar yang dinamakan keluarga besar. Jadi untuk itu, pastikanlah kerana dalam sambutan ulang tahun ini, anda tahu daripada bulan 1 sampai ke bulan 10, program cabutan mingguan, cabutan bulanan, cabutan suku tahun pun ada. Memang luar biasa. Dan nanti cabutan ketika sambutan ulang tahun pada 4 Disember nanti. Pastikan anda ada tiket perak ataupun tiket emas. Jadi di situ. Jadi untuk seterusnya, seperti biasa, saya ingin memberikan peringatan mesra untuk anda. Silakan anda renew nama anda. Sekiranya untuk kita kenal pasti anda sebagai registration, ya. Dan ketika majlis ini mungkin juga untuk anda pastikan video anda dibuka tapi mikrofon ditutup. Kita mahukan mute anda supaya apabila speaker-speaker berkongsi, jadinya mereka juga dapat konsentrasi. Dan semua rakan-rakan anda yang lain dapat juga mendapat menimbul ilmu. Kerana kita alam maya ni kadang-kadang tersangkut sana, tersangkut sini, biasalah kan. Okey. Dan ketiga, sepanjang sesi pelajaran ini, perkongsian ini, soalan boleh buat melalui chat dan pasti kita ada masa yang kita akan adakan soal jawab. Maknanya kita akan break dan kita akan lihat di dalam chat. Dan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu juga. Jika anda ingin bertanya apa-apa, silakan, ya. Jadi untuk itu, maka seperti yang kita nak pastikan kepada anda, program untuk ini adalah tentang Royal Jelly. Dan untuk Lifolage Royal Jelly, saya sebenarnya nak cerita dengan anda kerana ketika pada tahun 1989, masa tu, 1989 atau 90, saya belum masuk CNI. Sebelum masuk lagi CNI, dan ketika itu CNI sudah pun mengeluarkan Lifolage Royal Jelly. Dan saya di dalam syarikat yang lain ni, syarikat ini pun kata, "Wih, ada satu company yang sudah melancarkan Royal Jelly. Produknya bagus. Jadi kita kena cari produk ini." Jadinya ada tim kami ketika itu, ya, pergi ke China untuk mencari Royal Jelly. Mencari-cari dapat Royal Jelly ni. Tetapi anda tahu bahawa Royal Jelly ni dalam bentuk mentahnya, ya, adalah seperti susu krim. Susu sejat krim tu, warna dia macam gitulah. Sebenarnya apa yang bermasalah apabila kita sudah dapat, macam mana kita nak bawa balik ke Malaysia. Jadi bila kita order, kita import dan kita memang ada kena send melalui freezer yang besar. Dan perlu ada simpanan di dalam freezer yang besar itu, dan untuk kita buatkan production dan untuk penghantaran, dia ada special package macam bekas untuk kita edarkan kepada pihak usahawan semua. Dan sekiranya usahawan itu salah buat, dia cepat spoil. Jadinya untungnya kita, pada saya ketika itu, untungnya anda yang di dalam CNI, masa tu saya belum dekat CNI, untungnya sudah ada satu teknologi yang menyenangkan Royal Jelly ni yang CNI pasarkan adalah dalam bentuk serbuk. Masa tu memang tak dapat nak cari. Kita buat teknologi, kita cari yang di China yang adakah mempunyai teknologi seperti ini. Pembekal kami tidak dapat adakan. Jadi akhirnya produk itu tidak dapat ke mana kerana ianya banyak rosak ataupun spoil. Jadi untung kita. Itu tahun 1989, 1990 ketika itu. Jadinya produk luar biasa, sudah lama, masih bertahan lagi. Jadi nak tahu tentang perkongsian pada usahawan yang muda, usahawan yang muda umurnya di dalam CNI, ya mungkin anda tidak tahu sejarah dan juga keistimewaan secara terperinci. Jadi pada malam ini kita akan memperceritakan tentang Royal Jelly. Jadi untuk berkongsi terus tentang Royal Jelly ini, saya ingin menjemput Encik Zaidi Muhammad, pakar pemakanan CNI. Dipersilakan Encik Zaidi. Baik, terima kasih Cik Mazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua?
Saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan yang sihat luar biasa dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi terus saya ingin berkongsi kepada anda pada malam hari ini berkenaan dengan satu produk yang Cik Mazhar katakan tadi telah lama berada di pasaran. Malah di CNI sudah hampir 30 lebih tahun bersama dengan CNI. Tadi Cik Mazhar ada katakan bahawa Royal Jelly ini pada aslinya adalah berbentuk cecair putih berkrim. Tadi Cik Mazhar quotes macam susu sejat, susu cair tu dalam tin tu kan. Warnanya memang seperti itu. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apa itu sebenarnya Royal Jelly. Sebenarnya Royal Jelly ini dia mempunyai kandungan nutrien yang tinggi kerana ia dihasilkan oleh lebah pekerja hanya untuk ratu lebah. Ini yang kita nak fokus pada malam ini kerana ia adalah sesuatu yang special. Dalam satu sarang lebah, penghasilannya Royal Jelly ini tidaklah banyak. Okey, Royal Jelly kita nak tahu mendapat namanya kerana lebah menghasilkannya sebagai makanan utama hanya untuk memelihara ratu lebah. Jadi kita tak boleh nak bandingkan. Jangan keliru. Kerana Royal Jelly ini berbeza daripada produk-produk lebah yang lain seperti madu, polen ataupun propolis. Itu antara produk-produk lebah lain, tapi yang specialnya Royal Jelly ini hanya untuk ratu lebah. Ingin saya kongsikan kepada anda semua, sebenarnya ratu lebah ini tidak terlahir secara semula jadi. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Royal Jelly ini adalah makanan kepada semua larva lebah pada 3 hari pertama bagi memastikan baby lebah tu dapat membesar dengan sihat. Selepas 3 hari, hanya diberikan kepada larva yang terpilih untuk menjadi ratu lebah. Jadi special Royal Jelly ini dalam komuniti lebah. Larva biasanya apa pula yang mereka makan? Mereka makan seperti polen dan juga nektar. Dan larva yang lainnya akan menjadi lebah pekerja ataupun lebah jantan. Apakah keistimewaan ratu lebah ni? Sehingga apabila dia mengamalkan Royal Jelly ini berbeza dengan lebah-lebah yang lain. Ada 3 keistimewaan daripada Royal Jelly ini kepada ratu lebah. Yang pertama, jangka hayat ratu lebah 16 kali lebih panjang berbanding lebah pekerja. Ratu lebah dapat hidup sehingga 5 hingga 8 tahun. Berbanding lebah pekerja yang hanya 5 hingga 8 minggu. Perbezaannya yang memang ketara. Kerana dalam satu sarang lebah hanya seekor saja ratu lebah. Dan jangka hayatnya memang panjang tadi. 16 kali lebih panjang umurnya. Kemudian dari segi saiz. Saiz ratu lebah ni dia lebih besar dan lebih kuat, iaitu sekitar 2 cm. Dan lebih berat berbanding dengan lebah pekerja yang rata-rata hanya sekitar 1 cm dan beratnya hanya 100 gram. Itu yang kelebihan keistimewaan kedua daripada ratu lebah apabila dia mengamalkan Royal Jelly ini. Dan yang ketiga, ini juga yang paling penting juga, dari segi kesuburan. Ratu lebah dia dapat bertelur sehingga 3,000 biji telur sehari. Manakala lebah pekerja dia tidak dapat menghasilkan telur. Jadi lebah pekerja memang fokus untuk mendapatkan sumber makanan untuk ratu lebah dengan menghasilkan Royal Jelly hanya untuk ratu lebah supaya dia dapat bertelur sehingga 3,000 biji sehari. Itu bagaimana keistimewaan Royal Jelly ini kepada ratu lebah. Kemudian saya ingin kongsikan kepada anda juga sebenarnya komposisi asli, macam saya katakan sebelum ini, pada asalnya ia merupakan cecair berbentuk krim. Royal Jelly ini mengandungi sekitar 60 hingga 70% air, 15% protein,
10 hingga 16% daripada kandungannya adalah gula, 3 hingga 6% adalah lemak, dan 2 hingga 3% vitamin, garam mineral dan juga asid amino. Dan komposisinya berbeza bergantung pada geografi dan iklim. Jadi ratu lebah yang berada di Malaysia tak sama dengan ratu lebah yang berada di luar negara, sebagai contoh mungkin di Jepun, di China dan sebagainya lah. Okey. Jadi komposisinya berbeza. Jadi kita boleh lihat sebenarnya dalam royal jelly ini komposisi nutriennya memang menyeluruh. Okey, kerana royal jelly juga dikenali sebagai makanan lengkap ataupun superfood. Superfood kerana mempunyai nutrien yang lengkap. Okey, terdiri daripada macam saya katakan tadi, 21 jenis asid amino dan 8 daripadanya tidak dapat dihasilkan oleh badan kita. Memang asid amino penting yang diperlukan oleh badan kita supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Kemudian ia juga mengandungi 12 jenis vitamin, termasuk vitamin A, okey, vitamin B. Vitamin B ada banyak, okey, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9. Ada banyak dekat situ. Okey, vitamin B ni lengkap di dalam royal jelly ini. Kemudian ia juga mengandungi vitamin C, vitamin D dan juga vitamin E. Okey, ia juga mengandungi 11 jenis mineral, okey, antaranya adalah zat besi dan sebagainya. Kemudian satu komponen yang penting dalam royal jelly ini adalah 10-HDA. Apa itu 10-HDA? Adalah 10 hydroxy deicanoic acid. 10-HDA ini hanya terdapat pada royal jelly. Okey, jadi mempunyai royal jelly ini keistimewaannya ada 10-HDA ini. Kemudian apa lagi? Royal jelly yang berada terkandung dalam royal jelly ini hingga dikenali sebagai superfood, ia juga mengandungi kolagen, mengandungi globulin, enzim kompleks, okey, ada karbohidrat ringkas dan juga bahan hormon yang sementara ini dikenali sebagai royal lectin. Okey, jadi saya panjang lebar saya sebutkan senarai nutrien yang terkandung dalam royal jelly ini. Jadi memang sangat special royal jelly ini untuk kita dapat manfaat daripadanya. Okey, daripada segi penelitian pula, okey, royal jelly ini sebenarnya sangat berkhasiat dan mempunyai sifat antibakteria, antioksidan dan juga anti radang. Okey, dan sifat-sifat ini sebenarnya yang memberikan manfaat yang banyak berkenaan dengan manfaat kesihatan berkenaan dengan royal jelly ini. Dan secara tradisionalnya orang biasanya memakannya secara langsung ataupun menggunakan ke atas kulit. Okay? Dan penyelidikan menunjukkan bahawa nutrien tertentu dalam royal jelly ini bermanfaat untuk kesihatan kita. Okay? Kita dah tahu berkenaan dengan apa itu sebenarnya royal jelly ini, bagaimana dia dihasilkan, apa keistimewaannya. Okey, sekarang seperti yang saya katakan, apakah manfaat daripada royal jelly ini? Jadi saya ingin kongsikan kepada anda semua, ada sekurang-kurangnya ada 15 manfaat yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Jadi siap sedia dengan pen anda. Okey, saya ingin kongsikan. Yang pertama, manfaat kesihatan daripada royal jelly ini sudah tentu pasti anda di luar sana, okey, mungkin otai-otai saya ataupun sifu-sifu saya di luar sana pasti tahu, iaitu dalam bermanfaat, royal jelly ini bermanfaat dalam melawan penuaan untuk kulit muda dan cerah. Okay? Itu manfaat pertama yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Jadi dia sangat sesuai lah untuk individu yang ingin memelihara kesihatan dan juga awet muda. Ingin saya kongsikan kepada anda semua, ada satu penelitian daripada Perancis, okay, daripada Dr. Destrim, okay, melakukan ujian pengambilan royal jelly, okay, terhadap sekumpulan individu berusia di antara 47 hingga 89 tahun. Okay, menunjukkan 75% daripada mereka keadaan kesihatan keseluruhan mereka bertambah baik dan juga kelihatan lebih muda. Jadi sangat sesuai, okay, royal jelly ini untuk diamalkan oleh individu yang berusia
40 tahun ke atas untuk kekal awet muda dan cerah. Tapi tak bermaksud individu yang muda remaja tak boleh amalkan, supaya khasiatnya lebih kalau kita boleh panggil lebih bermanfaat pada usia yang lanjut nantinya. Okey, itu berkenaan dengan manfaat pertama. Yang kedua, ingin saya kongsikan kepada anda, manfaat royal jelly ini adalah dalam menggalakkan metabolisme, membentuk sistem pertahanan tubuh yang lekap dengan membina sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang lama. Okay, ini salah satu keistimewaan daripada royal jelly ini yang memberi manfaat kesihatan ini, yang boleh kita katakan adalah dia membina. Okey, kerana dia membina sel baru dan juga menggantikan sel. Okey, ada satu kajian daripada boleh yang saya kongsikan kepada anda, kajian terhadap haiwan okey, menunjukkan peningkatan produksi kolagen. Okey, kerana kolagen ini okey sangat penting dalam struktur kulit kita, kerana ia merupakan salah satu protein yang diperlukan untuk pembentukan sel baru. Jadi ada satu kajian tabung uji iaitu test tube menunjukkan peningkatan kapasiti pembaikan tisu pada sel manusia yang dirawat dengan royal jelly ini lebih baik. Jadi apabila kita mengamalkan royal jelly ini, kapasiti ataupun kadar pergantian sel-sel baru akan lebih dipertingkatkan lagi, sehingga sel-sel lama yang badan kita tidak perlukan cepat diganti dengan sel-sel baru. Itu manfaat royal jelly yang kedua. Jadi dia sangat penting dalam pertumbuhan badan kita secara umumnya, sama ada daripada usia remaja sehingga usia yang lebih kepada anda semua yang lebih berusia. Okey, itu yang kedua. Kemudian saya ingin kongsikan manfaat yang ketiga. Okey, royal jelly ini juga dikenali sebagai satu nutrien yang dapat menguatkan sistem imun. Okay. Ini khas untuk mungkin kepada bayi dan juga sebagainya, kerana ada satu penelitian daripada Itali, okay, oleh Profesor Prosperi. Okay. Beliau menjalankan penelitian dengan menggunakan royal jelly ini yang diberikan kepada 34 kanak-kanak yang kurang nutrition, okay, yang kurang nutrisi, dan juga 42 orang bayi yang lahir tidak cukup bulan. Okay, dengan mengamalkan royal jelly ini, dalam penelitian ini mendapati bahawa semua mereka berjaya dalam memulihkan keadaan kesihatan mereka dan dapat menyaingi kembali kanak-kanak yang sihat seumur dengan mereka. Jadi royal jelly ini dapat bermanfaat dalam menguatkan sistem imun kanak-kanak. Okey, jelas kalau kanak-kanak dapat khasiat daripada royal jelly ini dalam menguatkan sistem imun, apatah lagi apabila kita yang telah dewasa ini. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat seterusnya, okey, ini khas untuk anda semua. Okey, royal jelly ini bermanfaat dalam mengawal atur hormon semula jadi. Okey, dia dapat melegakan simptom pra-haid dan ketidakselesaan haid. Okey, orang yang ada period, yang ada masalah berkenaan dengan menstruasi mereka, period mereka, boleh mengamalkan royal jelly ini kerana ia merupakan salah satu substance ataupun makanan yang dapat membantu mengawal atur hormon. Ingin saya kongsikan kepada anda, okey, ada satu penelitian juga berkenaan dengan bagaimana royal jelly ini dapat mengatur hormon bagi wanita ini daripada Jepun, okey, iaitu Profesor Kojima. Okey, beliau memberikan royal jelly ini kepada wanita yang mengalami masalah berkaitan dengan haid, sehingga kesemua mereka dapat menyelaraskan semula haid mereka dengan lebih teratur. Mungkin antara kita semua, mungkin anda semua yang ada permasalahan dengan period ini yang tidak teratur, ia dapat
membantu dalam menyelaraskan head. Mungkin headnya terlalu singkat ataupun head yang terlalu panjang, okey, yang berlebihan darahnya, okey, boleh cuba mengamalkan royal jelly ini. Dan dalam kajian terbaru pada 2014, okey, para penyelidik memberikan 110 peserta, okey, kapsul royal jelly ini. Dalam 2 kitaran head saja, peserta yang mengambil kapsul royal jelly ini yang mempunyai gejala sindrom menstruasi ini telah berkurangan secara signifikan selama hanya dalam masa 2 bulan. Jadi boleh diamalkan dalam 2 kitaran head, boleh nampak perbezaannya. Okey, itu manfaat royal jelly untuk wanita. Manfaat yang keempat saya kongsikan kepada anda, dan manfaat ini berkait rapat dengan manfaat seterusnya. Dia dapat membantu dalam masalah kesuburan wanita. Jadi apabila hormon dalam badan telah seimbang, okey, proses fisiologi dalam badan kita lebih teratur, dia dapat membantu meningkatkan kebarangkalian, okey, untuk wanita itu lebih subur seterusnya. Jadi mungkin kepada anda yang mempunyai kenalan yang mempunyai masalah ini, boleh cuba mengamalkan royal jelly ini. Kemudian seterusnya yang keenam yang saya ingin kongsikan kepada anda, royal jelly ini dapat membantu dalam setiap peringkat kehamilan. Okay. Royal jelly ini macam saya katakan tadi, ia merupakan satu makanan yang lengkap. Okay. Dapat ibu hamil amalkan. Okay. Ini saya ingin bagi kongsikan tips. Boleh amalkan setelah bulan keempat kehamilan. Bulan keempat dah boleh amalkan royal jelly ini supaya dapat membantu anda sebagai ibu dan juga janin dalam memberikan pembinaan sel-sel badan yang lebih baik kerana komposisinya yang lengkap. Okey, itu manfaat untuk orang individu yang hamil. Okey. Okey, habis berkenaan dengan wanita ini, saya ingin kongsikan satu manfaat royal jelly ini yang baik untuk semua. Okey, royal jelly ini dapat memelihara kesihatan jantung. Kerana satu kajian selama 1 bulan, okey, menyaksikan penurunan kadar kolesterol dan juga kolesterol buruk LDL. Okey, kadar kolesterol dia menurun 11% dan juga kolesterol buruk ni, okey, LDL ini turun secara 4% pada orang yang mengambil kira-kira 2 gram royal jelly setiap hari. Dalam masa sebulan saja, ia dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol. Kerana kita tahu semua, banyak kita dah kongsikan kepada anda semua bahawa kolesterol ini boleh menyebabkan pelbagai permasalahan berkaitan dengan pembuluh darah dan juga jantung. Jadi mengamalkan dalam penelitian ini, dia mengamalkan 2 gram royal jelly setiap hari selama 1 bulan, terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga kolesterol buruk. Okey. Itu yang ketujuh. Okey, yang ke-8. Okey, yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, royal jelly juga dapat membekalkan tenaga dan juga mengatasi kemurungan. Jadi royal jelly ini baik untuk kesihatan sistem saraf otak dan juga mental kita. Okey, kerana ingin saya kongsikan kepada anda semua, sebilangan besar kajian ini mengaitkan royal jelly ini terhadap kesan perlindungan terhadap otak dan juga tisu saraf. Kerana ada royal jelly ini ada kesan antioksidan yang tinggi. Jadi sangat baik untuk individu yang mengalami permasalahan kemurungan dan juga stres ni. Macam saya sekarang dekat rumah, kerja dari rumah, memang stres saja. Jadi bagus untuk kita amalkan royal jelly ini. Okey. Seterusnya, ini untuk lelaki. Okey, seterusnya yang ke-9, ini adalah khasiat untuk lelaki. Ingin saya kongsikan kepada anda semua. Khasiat royal jelly ini membantu meningkatkan kepayaan seksual dan juga kesuburan lelaki. Okey, menurut penelitian daripada Dr. Paul Nichens daripada Switzerland, okey, beliau merupakan seorang pakar hormon. Beliau melaporkan bahawa royal jelly ini
boleh merangsang rebesan dalam kelenjar dalam tubuh badan lelaki sehingga menunjukkan tanda-tanda pemulihan aktiviti seksual. Jadi untuk lelaki di luar sana, okey, salah satu produk yang mungkin anda boleh amalkan untuk meningkatkan kepercayaan seksual dan juga kesuburan, boleh amalkan Royal Jelly ini. Jadi saya dah kongsi kepada anda semua ada 8 atau 9 manfaat kesihatan daripada Royal Jelly ini. Saya teruskan yang seterusnya untuk kepada individu yang telah berusia. Okey, Royal Jelly ini dapat membantu mengurangkan sindrom ataupun simptom berkaitan dengan menopause. Okey, kerana apa? Kerana Royal Jelly ini dalam satu kajian pada 42 orang wanita menopause, okey, apabila mereka mengamalkan Royal Jelly ini, 800 mg Royal Jelly selama 12 minggu, ia berkesan dalam mengurangkan salah satu ataupun dua simptom daripada menopause ini, iaitu sakit belakang dan juga kegelisahan. Dia sangat baik untuk mengurangkan sindrom menopause. Jadi baik untuk individu yang dalam usia 50-an untuk mengamalkan Royal Jelly ini supaya dapat menikmati hidup yang lebih baik seterusnya dalam menghadapi sindrom menopause ini. Okey, seterusnya, okey, untuk anda semua, salah satu kelebihan daripada Royal Jelly ini, okey, yang pernah juga kita kongsikan dalam salah satu FB Live bersama dengan Dr. Subra, okey, Royal Jelly ini bermanfaat dalam mencegah penyakit kencing manis. Salah satu khasiat yang mungkin kita kurang tahu, okey. Royal Jelly ini, okey, dalam satu kajian 50 orang peserta wanita dengan kencing manis type 2, okey, diabetes type 2, okey, memang kencing manis yang didapatkan setelah proses usia, okey, bukan dia dapat secara semula jadi, okey, daripada kecil lagi. Type 2 ni, okey, disebabkan oleh gaya pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat. Okey, 50 orang ini menerima 1 gram Royal Jelly sekali sehari selama 8 minggu dan hasilnya 8 minggu ni lebih kurang 2 bulan. Okey, hasilnya menunjukkan bahawa pengambilan Royal Jelly ini dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Kadar gula dalam darah dapat diturunkan dan tahap glukosa yang lebih rendah ini memang sangat bermanfaat bagi penghidap kencing manis type 2 ini kerana type 2 ni dia lebih menyerang sistem dalaman badan kita, okey, secara lebih teruk kerana komplikasi daripada kencing manis ni banyak. Dia boleh menyebabkan pelbagai masalah pada buah pinggang, okey, pada sistem saraf juga, sistem saraf pada bahagian mata biasanya, kemudian boleh menyebabkan luka yang sukar sembuh. Kalau kita lihat memang banyak di luar sana mungkin ada yang luka berkaitan dengan kencing manis ni memang sangat sukar untuk sembuh. Jadi boleh mengamalkan Royal Jelly ini sebagai salah satu produk yang untuk kita sarankan kepada mereka yang mengalami kencing manis ini. Okey, seterusnya. Yang ke-12, okey. Kepada kita semua, okey, Royal Jelly ini dia mampu mencegah penuaan sistem saraf pusat. Okey, ini maksudnya bagaimana? Dia bermaksud sistem saraf ni sangat penting untuk kita punya daya pemikiran dan juga daya kognitif, daya pergerakan dan sebagainya. Okey, beberapa kajian menunjukkan peningkatan jangka hayat, okey, dan juga peningkatan prestasi kognitif berkaitan dengan fisiologi tubuh badan kita. Jadi dia sangat baik dalam membantu mencegah penuaan secara lebih awal. Jadi untuk kita semua, kita boleh amalkan Royal Jelly ini untuk mencegah penuaan yang lebih awal. Okey, seterusnya yang ke-13 boleh saya kongsikan kepada anda semua. Royal Jelly ini dia dapat mengukuhkan sistem pertahanan badan. Okey, dia dapat meningkatkan sistem
pertahanan badan kerana mempunyai protein dan juga asid lemak yang terkandung dalam royal jelly ini, menurut penelitian diketahui dapat mempromosikan aktiviti antibakteria. Jadi royal jelly ini ada kesan antibakteria. Dia dapat mengurangkan kadar kejadian jangkitan. Okey, jadi kalau orang tu sering ataupun selalu dapatkan sesama ataupun demam, dia dapat mengurangkan kadar jangkitan kuman sehingga dapat mengurangkan demam dan juga sesama ini, dan juga ia dapat menyokong fungsi kekebalan tubuh badan kita. Jadi royal jelly ini sangat bermanfaat untuk sistem tahanan badan kita ataupun sistem imun kita. Dan yang terakhir ingin saya kongsikan kepada anda, manfaat daripada royal jelly ini. Royal jelly dapat membantu menghalang pembentukan kanser. Okey. Dalam beberapa penelitian terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan bahawa royal jelly ini dapat merencatkan pertubuhan kanser. Salah satu penelitian yang saya ingin kongsikan kepada anda semua pada malam ini daripada Kanada, iaitu Dr. Townsend, dalam kertas kajian beliau di seminar tahunan Pertumbuhan Pekajian Kanser Atlantik Amerika, beliau menyatakan bahawa jelas bahawa kandungan 10-HDA dalam royal jelly ini dapat mencegah dan menentang kanser dengan berkesan. Jadi untuk individu yang kita lah semualah ingin mencegah pembentukan kanser ini, dan juga kepada mereka yang mempunyai kanser, boleh cuba mengamalkan royal jelly ini kerana ia dapat membantu merencat dan juga menghalang pembentukan kanser. Jadi ini adalah ada 14 ataupun 15 manfaat yang saya kongsikan kepada anda semua pada malam hari ini. Mungkin saya ingin kembalikan kepada Cik Mazlah supaya kita boleh lihat di ruangan chat apakah ada persoalan yang boleh kita terima kasih ya Dr. Zaidi. Okey, ya. ada soalan dekat sini. Saya pun nampak tapi tidak banyaklah Dr. Zaidi. So pertanyaan dia adalah tadi ada cerita tentang royal jelly dan anak-anak kan. Soalannya adalah pertanyaan ada kanak-kanak, bila nak makan royal jelly CNI ni umur berapa yang sesuai? Bila seawal mana kita boleh makan, kita boleh recommend untuk anak-anak? Baik. Terima kasih Cik Mazah. Okey, secara umumnya, setelah kanak-kanak itu berusia 2 tahun dan ke atas boleh mengamalkan royal jelly ini. Dengan caranya bagaimana? Boleh campurkan dalam minuman mereka untuk mengamalkan royal jelly ini, iaitu lebih kurang setengah sachet setiap kali pengambilan. Seawal umur 2 tahun boleh mengamalkannya. Okey, terima kasih. So jadinya 2 tahun bagi anak-anak, terutama anak-anak yang pada saya yang kurang zat tu kan. Jadinya orang kata malnourished, jadinya kurus. Itu satu yang pada saya penting juga. Okey, soalan seterusnya. Ini saya nak ini soalan yang saya pun ada kaitan dengan royal jelly, mungkin kita boleh kupas di sini. Bagaimana dengan masalah tulang belakang yang bukan dari lahir? Jadi adakah jadi kita kena tahu ni, Cik Ahmad Syukri bertanya tentang masalah tulang belakang. Jadinya mungkin Dr. Zaidi nak kupas ataupun nak minta Cik Ahmad Syukri untuk memberikan informasi yang lebih. Betul, terima kasih. Kepada Cik Ahmad Syukri, sebenarnya masalah tulang belakang ni sebenarnya ada pelbagai penyebab yang boleh menyebabkan masalah tulang belakang ini. Mungkin antaranya adalah berkenaan dengan sistem saraf. Yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan postur tubuh yang tidak betul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Mungkin boleh Cik Ahmad Syukri boleh typekan di ruangan chat apakah sebenarnya punca daripada permasalahan ini. Betul juga. Jadi kita dah boleh berikan produk yang lebih tepatlah terhadap permasalahan sakit belakang ni. Sebab sakit belakang ni memang Cik Mazah katakan tadi
memang terlalu general. Ada banyak punca penyebabnya. Mungkin ada jatuh kan, ada terentak. Betul. Kan, itulah dia. So Encik Ahmad Syukri mungkin akan boleh typekan nanti. Okey, Puan Julaiha beritahu bahawa upline dia memperkenalkan produk yang awesome ni. Dia ada masalah resdung, semakin pulih sekarang. Itu pengalaman dia makan Royal Jelly. Okey, bagus. Memang pun tentang resdung, iaitu produk yang berkaitan untuk Royal Jelly ni memang masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan, terutama di hidung, memang bagus. Okey, kemudian apa lagi? Encik Muhammad Fauzi kata boleh amal ni kerana untuk kesihatan jantung, untuk kesihatan lelaki juga. Betul? Terima kasih jugalah informasi yang baru daripada Dr. Zaidi cakap bukan untuk wanita. Selalunya Royal Jelly ni orang ingatkan wanita je. Tapi untuk lelaki pun ada. Okey, kemudian Puan Salina kata sepupu saya tak datang period 2 tahun. Alhamdulillah lepas konsum 1 kotak lebih. Period datang semula. Okey untuk masa ini kita boleh kupas sebagai orang kata tu permasalahan hormon yang tidak itu stabil. Jadinya untuk mengawal atur Royal Jelly dapat bantulah untuk mengawal atur hormon. Okey. Wah, Encik Saad kata Royal Jelly jadikan kulit tampak awet muda, terutama untuk isteri Encik Saad. Okey. So agency manager Razi beritahu ada 10-HDA. Ini tadi boleh ceritakan tentang untuk mencegah kanser. So 10-HDA ini adalah memang fungsi untuk daripada kajian penelitian adalah untuk membantu mencegah kanser. Okay, merawat kencing manis, menurunkan gula dalam darah. Ni Cik Abdul Halim. Tadi diberitahu bahawa di dalam CNI ada hormon yang mimik seperti insulin. Bukan insulin. Kalau anda ada orang kata bahawa Royal Jelly ada insulin, bukan. Tapi dia ada hormon yang mimiknya seperti insulin. So dan hormon inilah yang membantu untuk mengawal gula dalam darah. Sebab itu dia dapat bantu untuk dalam masalah kencing manis. Okey, kemudian berapa kali Cik Muhammad Fauzi tanya berapa kali sehari untuk pengambilannya. So adakah nak tanya boleh jawab sekarang? Nanti saya akan kongsikan sebentar lagi. Alright. Cik Muhammad Fauzi. Sebentar lagi. Cik Muhammad Fauzi okey. Cik Muhammad Fauzi. Okey, banyak cerita pasal kulit yang halus mulus ya. Okey, kepada semua orang kencing manis. Okey, anak bujang saya umur 15 tahun ni Puan Salina cakap pernah operation testis adakah boleh ambil Royal Jelly? Jadinya ini tentang permasalahan tentang operation untuk testis. Dr. Zaidi boleh dapat jawab? Jika dia yang boleh saya andaikan di sini bahawa dia pernah operation testis dan sekarang telah kembali sihat seperti sedia kala. Okey. Jadi tak ada masalah untuk beliau untuk mengamalkan Royal Jelly ini. Jadi tak ada masalah kalau tak ada permasalahan kesihatan yang lain yang boleh bila kita ambil Royal Jelly dia dapat memburukkannya. Tak ada masalah untuk dia ambil Royal Jelly sebagai makanan kesihatan untuk memelihara kesihatan. Cik Hairudin beritahu daripada Dungun. Cik Hairudin ni kata dia bagus untuk Royal Jelly, bagus untuk luka. Tadi memang kata proses untuk penyembuhan untuk sel regenerasi. Dr. Zaidi ada beritahu. So jadinya kita kupas kerana proses sel regenerasi ini membantu untuk cepat untuk memulihkan luka. Jadi adakah boleh campur dengan produk lain? Produk lain maksudnya produk CNI yang lain saya andaikan sebagai produk CNI yang lain. Jadi adakah boleh campur? Dr. Zaidi mungkin mau menjawab. Okey, secara umumnya memang tak ada masalah untuk Royal Jelly ini digabungkan dengan makanan kesihatan yang lain. Kerana macam pernah kita kongsikan sebelum ini, sebenarnya makanan kesihatan CNI dia merupakan salah satu sumber makanan tambahan nutrien yang baik untuk badan kita. Jadi memang tak ada masalah untuk gabungkan sebagai contoh dengan leaf ataupun organik. Boleh gabungkan sekali untuk mudah, boleh campur sekali, boleh shake dan juga terus minum untuk memudahkan kita mengamalkan produk kesihatan daripada CNI ini. Ada yang suka campur dengan Royal Honey kan sebab senang.
Menentian beritahu campur dengan Royal ini lagi sedap. Okeylah. Jadinya saya pernah bagi pada orang, Puan Salina kata, saya pernah bagi pada orang meroyan, alhamdulillah semakin pulih. Dr. Zaidi nak kupas tentang ini? Dia berkaitan dengan kesihatan mental, Cik Mazhar dan juga Puan Salina. Okey, macam kita katakan tadi, kerana ada kapasiti antioksidannya yang bermanfaat untuk kesihatan sistem saraf dan juga kesihatan sehingga dia dapat berpengaruh kepada kesihatan mental. Alhamdulillah beliau telah semakin pulih. Itu kesan daripada Royal Jelly ini, dia dapat memberikan manfaat kesihatan mental kita. Alright, Cun. Okey, ada juga yang tanya tadi, ini tentang Puan Zainal lah. Bertanya tentang diabetes, gula bacaan 16 dan kakinya dah luka, bengkak, bagaimana cara makan dan beberapa kali sehari. Untuk ini Puan Zainal, saya rasa juga perlu tahu bahawa tentang produk. Bila permasalahan seperti ini, saya kami bukannya akan recommend hanya satu produk lah. Sebabnya, pertama, nak kontrol daripada 16 gula darah tu nak turunkan pada bacaan 6. So jadi antaranya pastinya orang itu perlu makan ubat daripada hospital dulu, ya. Kemudian dalam masa yang sama juga package produk adalah pack asas kesihatan, iaitu LF, Royal Jelly dan juga New Organic. So bukan hanya Royal Jelly. Ini penting sebab apa, orang tu dah dalam keadaan rawatan. Jadinya perlu untuk mencari produk-produk yang boleh menyokong, bukan hanya kepada Royal Jelly sahaja. So itu. So okey, Cik Ahmad Syukri ada beritahu sini, Dr. Zaidi, antara it is because of poor posture, overwork and accident, due to accident. Tadi yang cakap pasal belakang. Sakit tulang belakang, ya? Sakit tulang belakang, yes. Baik, untuk keadaan penyebab yang seperti ini kerana postur badan yang tidak betul, itu memang jelas perlu jalani fisioterapi lah, kerana postur badan memang kita perlu duduk dengan betul, jalan dengan betul, cara mengangkat barang dengan betul, itu memang daripada segi luaran. Kemudian overwork dan juga accident ini mungkin boleh mengamalkan. Yang pertama mungkin Merit Calcium Plus dan juga Gamat. Merit Calcium Plus untuk supply kalsium tambahan. Kemudian Gamat untuk membantu mempercepatkan penyembuhan daripada mungkin disebabkan oleh aksiden ni, ada keretakan dan sebagainya, dia boleh membantu mempercepatkan. Boleh juga macam saya kata, overlap juga, boleh juga amalkan Royal Jelly ini. Alright, Mr. Lim. Okay, right, Mr. Lim beritahu akan dia join CNI kerana masalah jerawat. Sekarang Mr. Lim licin aja. Okey, terima kasih Mr. Lim. Okey. Kemudian Encik Muhammad Fauzi kata, saya ada makan ubat kencing manis biasalah malam dan pagi. Untuk saya makan Royal Jelly, bilakah masa yang sesuai pengambilan dan sukatan yang sepatutnya saya ambil apabila seorang itu kencing manis? Saya rasa mungkin nak tanya, nak jawab ketika ini, Dr. Zaidi. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya untuk permasalahan kencing manis, individu yang ada permasalahan ini, boleh makan Royal Jelly ini 2 ataupun 3 sachet sehari. So, ambil sebelum makan. Kalau jika ubat tu ambil sebelum makan, boleh jarakkan pengambilan lebih kurang 1 hingga 2 jam sebelum mengambil ubat. Boleh amalkan dulu Royal Jelly ini, kemudian baru makan ubat. Kemudian sukatan yang sepatutnya saya ambil, boleh ambil 2 sehingga 4 sachet sehari. Sebaiknya mulakan dengan 2 sachet, kemudian boleh tambah 3 dan 4 seterusnya. Okey, right. Ini perkongsian daripada Hajah Siti Rawan. Dalam pengalaman beliau, untuk yang ada masalah asma, semput, lelah, jangan ambil Royal Jelly lagi sebab ia akan menyebabkan semput itu akan lebih tenat. Seeloknya rawat masalah asma.
dulu dengan cadangan produk DMG dan juga Tigeron. Betul lah, memang betul. Saya pun setuju. Tadi kita bila cerita lebih kepada resdung. Resdung memang bagus kat situ. Muhammad Helmi tanya, saya dengar tadi ada penghasilan hormon. Adakah hormon yang ada apakah hormon yang ada dalam royal jelly ini? So, Dr. Zadi? Seperti yang Cik Mazhar kongsikan tadi, yang pertama dia ada hormon yang mimik insulin. Jadi baik untuk orang yang ada kecil manis. Dia bukanlah insulin sebenarnya, tapi dia mimik seperti insulin sehingga dia membantu dalam mengawal kadar gula dalam darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ada yang khas pada royal jelly ini adalah salah satu hormonnya adalah royal lectin yang kita kaitkan dengan kesuburan, sama ada lelaki ataupun wanita. Itu dua yang utamalah. Dan juga ada juga hormon yang berkaitan dengan untuk membantu saraf dan juga untuk otak juga ya. So pelbagai, not spesifik namanya di situ. Ya. Saja dan ianya dalam keadaan bentuk sulis juga ya. Okey, so apa lagi sangat sesuai untuk wanita sudah menopause. Bagus. Ibu saya, Cik Muhammad Hairi beritahu ibu saya pernah kena kanser payudara dan payudaranya berlubang setelah makan 1 sachet dan 1 sachet lagi tabur ke atas lubang payudara. Kini kansernya telah baik, bersih dan tiada lagi. Okey, alhamdulillah ya. I rasa bukan hanya satu sachet lah. Untuk saya pun tak berani nak overclaim. So jadinya basically untuk continue makan ya, sebagai satu ikhtiar. So I believe that untuk Encik Muhammad Hairi ni pastilah ada untuk makanan dia berterusan. Okey, kemudian Cecilia beritahu royal jelly memang best. Okey. Kemudian masalah buasir boleh ambil ke royal jelly dan produk terbaik diamalkan. Apakah maksudnya? Nur Azlin tanya untuk royal jelly ni bagi orang yang buasir bagus ataupun ada produk lain yang lebih sesuai untuk direkomendkan. Baik, untuk buasir, kita kena tahu penyebab buasir itu adalah tekanan pada bahagian bawah perut kita apabila kita membuang air besar sehingga menyebabkan luka pada hujung saluran pencernaan kita. Okay. Itu puncanya. Okay. Kemudian untuk membantu masalah buasir ini, kita sarankan supaya dia amalkan makanan yang mudah dicernakan oleh badan kita dan mudah untuk dikeluarkan. Tentunya saya sarankan untuk dia amalkan enzim LEAF supaya membantu proses pencernaan sehingga najis yang dihasilkan adalah lebih baik. Yang kedua adalah neoganik. Okay, neoganik sangat baik untuk mencukupkan serat dalam pemakanan kita sehari-hari sehingga najis yang kita buang setiap hari itu dia tidak memberikan tekanan yang banyak pada saluran pembuangan kita sehingga dia dapat membantu proses penyembuhan. Itu yang dua yang utamalah yang selalu saya sarankan untuk buasir ini. Right okey, jadinya some produk yang terbaik ni okey, Razi beritahulah mak dengan bapak asyik makan aja. So royal jelly jadinya pastinya anak pun akan makan jugalah. Terima kasih. Untuk ini saya masih lagi Dr. Zadi akan sambung balik perkongsian Dr. Zadi. Betul. Saya persilakan Dr. Zadi. Okay, baik, terima kasih Cik Mazhar. Okay, saya harap dalam penerangan kita tadi kita dapat lebih jelaslah tahu apa manfaat daripada royal jelly ini sehingga kita dapat memberikan saranan yang terbaik untuk kita punya pelanggan. Okey, itu yang berkenaan dengan manfaat royal jelly. Seterusnya saya ingin kongsikan kenapa pilih CNI lyophilized royal jelly ini. Okey, saya ingin kongsikan kepada anda ada 6 sebab utama untuk anda semua tahu kenapa perlu pilih royal jelly dari CNI ini. Yang pertama, keistimewaan daripada royal jelly di CNI yang mungkin tak ada di luar sana. Yang pertama adalah tempat penghasilan royal jelly ini adalah diperakui oleh dunia. Okay. Sumber royal jelly yang kita dapatkan daripada CNI royal jelly ini
adalah dari dataran tinggi Hubei di selatan China yang merupakan tempat penghasilan royal jelly terbaik yang dikenali oleh Persatuan Peternakan Lebah Sedunia sejak tahun 1998 lagi. Jadi sudah lebih 20 tahun tempat ataupun sumber daripada royal jelly ini diperauki oleh dunia. Jadi tak perlu ragu kerana royal jelly daripada CNI ini memang sangat berkualiti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, royal jelly CNI ini dihasilkan daripada bunga Jepun pagoda. Okey. Untuk pengetahuan semua, ini ilmu yang saya dapatkan. Okey. Bunga Jepun pagoda ini hanya mekar dalam masa hanya 20 hari sahaja. Jadi ia sangat bernilai. Okey. Dan daripada perubatan tradisional, okey, bunga ini mempunyai fungsi perubatan yang istimewa. Okey. Seperti anti radang, anti alergi, okey, anti ulcer gastrik, antibakteria, mengawal atur tekanan darah dan juga mencegah pengerasan dinding arteri. Jadi lebah yang menghasilkan royal jelly ini mengambil sumbernya daripada bunga Jepun pagoda ini, dan seperti yang saya katakan tadi, dia sangat istimewa, hanya mekar dalam 20 hari dalam setahun. Okey. Dan apa lagi, bunga Japanese pagoda ini juga mengandungi pelbagai vitamin dan juga nutrien yang sangat bermanfaat untuk kesihatan. Jadi itu keistimewaan daripada royal jelly CNI, dihasilkan daripada bunga yang sangat istimewa, iaitu Japanese pagoda. Okey, itu yang ketiga saya ingin kongsikan. Royal jelly dari CNI ini dihasilkan melalui teknik penghasilan dan juga kestabilan yang tinggi, mempunyai kestabilan yang tinggi. Royal jelly ini dibeku keringkan dalam tempoh 24 jam sahaja selepas ia dikumpul. Okey. Ambil daripada sumbernya dalam tempoh 24 jam melalui proses teknologi penyejuk bekuan yang di bawah negatif 40 darjah Celsius untuk memastikan kesegaran dan juga tahap aktiviti setiap royal jelly yang dihasilkan, dan dibungkus secara berasingan untuk mengelakkan pencemaran dan juga mengekalkan kesegarannya. Jadi macam Cik Mazhar kongsikan tadi, kalau royal jelly di luar sana dia dalam bentuk cecair, tapi di CNI dia dalam bentuk serbuk yang memang tahap kesegaran dan juga tahap keaktifannya, manfaat kesihatan dapat kita manfaatkan dengan sepenuhnya dengan teknik penghasilan yang istimewa dari CNI ini. Kemudian yang keempat, dia merupakan 100% royal jelly tulen, tidak mengandungi air dan juga tanpa bahan tambahan. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, apabila dia 100% tulen ni, kadar nutrien yang terkandung dalam royal jelly ini membekalkan hampir 100 jenis nutrien yang berkualiti dan juga 6% kadar 10-HDA yang bermanfaat untuk kesihatan, terutama pada pencegahan kanser. 100% royal jelly tulen. Okay. Yang kelima, dia mempunyai pengesahan halal daripada JAKIM Malaysia. Jadi anda tak perlu risau, memang royal jelly daripada CNI ini halal suci murni. Okey. Yang keenam, royal jelly daripada CNI merupakan produk yang diperakui dan juga berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak perlu ragu, tak perlu risau, royal jelly CNI memang telah didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi itu ada 6 sebab kenapa anda perlu pilih royal jelly daripada CNI ini. Okey, baik. Saya teruskan bahagian terakhir sedikit saja lagi, Cik Mazhar. Okey, berkaitan dengan kandungan royal jelly dan juga cara pengambilan. Mungkin tadi banyak yang tanyakan. Okey, setiap satu sachet royal jelly mengandungi 500 mg, okey, dalam bentuk serbuk, dalam 2 kemasan. Satu kemasan 30 sachet, okey, 30 paket, dan yang kedua ada 15 paket. Ada 2 jenis kemasan.
setiap satu paket 500 mg. Okey, cara pengambilan untuk dewasa untuk memelihara kesihatan, okey, kita sarankan 1 hingga 2 bungkus sehari. Untuk tujuan terapi, kita boleh ambil double dia punya dosage lah, 2 hingga 4 paket sehari. Dan mungkin ada orang tanya berapa banyak boleh ambil. Okay, current research penelitian sekarang menunjukkan bahawa Royal Jelly ini kita dapat manfaatnya boleh sehingga 6,000 miligram sehari. Lebih kurang dalam berapa sachet tu? 6 sachet lah, max 6 kali 30. Okey. 6 paket boleh kita ambil lah secara maksimum untuk mendapatkan manfaatnya. Okey, untuk kanak-kanak, okey, kita boleh berikan setengah bungkus hingga 1 bungkus sehari untuk kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Macam saya katakan tadi, 2 tahun ke atas setengah anda boleh berikan setengah paket. Okey, ambil sebelum makan. Dan Royal Jelly ini sebenarnya adalah selamat untuk semua, jadi tak perlu risau, kecuali kepada mereka yang mungkin mempunyai alergi lah. Jadi kalau ambil Royal Jelly ini boleh ambil dalam jumlah yang sedikit dahulu. Kalau anda yang mempunyai alergi dan sebagainya, masalah alergi dan sebagainya, kulit atau mungkin dan asma lah tadi ada yang kongsikan, boleh mulakan dengan jumlah yang kecil dulu, 1 paket dahulu. Kalau sesuai boleh tambah untuk dapatkan manfaat yang lebih. Itu daripada saya berkenaan dengan Royal Jelly CNI, Cik Mazhar. Alright, terima kasih Dr. Zadi. Sebelum kita pergi kepada berkongsi penceramah ataupun bagi mereka yang akan berkongsi tentang testimoni, sedikit saya ambil dekat sini jugalah. Puan Sumah Yahya, dia beritahu, saya mengamal Royal Jelly LAF Neogenic disebabkan lutut saya sakit, bengkak, berjalan pun susah, terpaksa dipegang, setiap berjalan mesti dibimbing, solat seperti biasa pun susah, dan kedua masalah kencing manis. Saya amal dengan seterusnya, alhamdulillah boleh sudah solat seperti biasa, dan gula darah saya pun menurun. Jadinya boleh divaksin lah. Orang kata sudah sampai dos kedua untuk kesihatan saya sehingga ini. Terima kasih CNI. Jadinya antara itu. Kemudian Muhammad Helmi kata halalan toyiban. Memang betul. Kerana di dalam CNI, produk-produk CNI bukan hanya kita memastikan tentang produk itu, tapi dalam proses dia juga, maknanya sumber-sumbernya, pihak JAKIM akan buat audit setiap kali, akan ketika sertifikat untuk nak diberikan, pastinya produk mesti sudah dilancarkan. Maksudnya kadang-kadang mungkin anda bila produk-produk baru, anda akan nampak pembungkusannya tidak ada halal. Jadi anda akan tanya kepada kami, kenapa produk ni tak halal ke? Jadi jawapan dia adalah untuk dan mendapat sertifikat daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita perlu lancarkan produk itu dahulu. Jadi ketika proses, maknanya ketika proses pembuatan tu, nanti orang-orang pegawai daripada JAKIM tu akan datang untuk buat cek, dan barulah pengesahan certification itu boleh dibuat. Jadinya kalau anda tahu tentang halalan toyiban ini, bukan hanya produk sebagai orang kata tu final product, dia akan tengok sumbernya, dia kena tengok cara proses pengendalian produk tersebut, maknanya proses manufacturing dia, dan juga orang-orangnya juga, ya, jadinya pekerja-pekerjanya. So jadinya ini bukan satu perkara yang remeh bila kita nak dapatkan certification daripada JAKIM. Jadinya itulah sebabnya halalan toyiban. Memang betul Cik Muhammad Helmi. Okey. Apa lagi? Saya kalau nak faham bahasa mudah, sebut tu asalnya baby lebah ke? Talina cakap benda ni. Lebih lebah ke atau apa? Saya nak cuba hadam tapi tak dapat. Ramai yang bertanya ni. Sebut. Saya jawab ringkas mungkin. Okey. Mungkin tadi saya share secara cepat atau bagaimanapun, saya nak kongsikan kepada anda, asal daripada Royal Jelly ini adalah bunga Japanese pagoda.
yang dihadam oleh lebah pekerja untuk menghasilkan royal jelly ini. Khas untuk ratu lebah. Kemudian kita ambil untuk dapatkan manfaatnya. Asalnya adalah lebah pekerja itu diambil daripada bunga Japanese pagoda. Alright. So jadinya confused juga kan. Tak apa, kita try juga lagi. Bila kita ceritakan pasal Japanese pagoda ni, lebah pekerja akan cari makanan. Okey, cari makanan, kemudian makanan yang diambil sebenarnya adalah nektar dan juga polen. Okey, nektar dan polen. Okey. So jadi bila dengan this nektar dan polen ni diambil dan disimpan masuk ke dalam sarang lebah sebagai makanan lebah pekerja. Okey. Sebagai makanan lebah pekerja, sebagai nutrisi lah kepada lebah pekerja. Dan kemudian selepas dia sudah makan nektar tu, yang akan lahirnya dia akan juga jadi madu, ya. Dan juga polen ini, iaitu debunga lebah yang kita ambil debunga ni daripada pokok Jepun, pagoda Jepun dia. Ini memang bila dah makan, lebah pekerja ni dia akan proses, dan di dalam perutnya juga, ya, akan keluarlah cecair. Itu pun dalam orang kata tu, dalam surah An-Nahl pun beritahu, maka yang berbagai warna, ya, berbagai cara itu. Salah satu daripada cecair yang keluar ni adalah royal jelly. Sebab itulah kenapa sang lebah ini menjadi satu serangga yang pun diceritakan di dalam surah Al-Quran juga. Jadinya ianya diproses ataupun daripada makanan nutrisi yang royal jelly yang lebah pekerja ni dapat, kemudian dia akan keluarkan balik. Dia keluarkan balik, diproses dan dimuntahkan, dan terjadilah satu cecair ini dinama royal jelly. Jadi royal jelly. Kalau proses kalau dalam tu kalau secara teknikal dipanggil faring lah. Ini. Tapi ianya dihasilkan oleh lebah pekerja. Dan cecair ini amat unik, amat sedikit. Sebab tu hanya diberikan kepada ratu lebah sahaja. So saya harap perkongsian ini dapat lebih teliti, dan bagaimana ia menjadi sebuk. Kenapa dia jadi sebuk daripada cecair, kemudian dia akan menjadi pekat sedikit macam susu sejat tadi. Tetapi untuk CNI kita ada kilang di China, ya, di China. Mungkin ada juga di antara anda ada pergi ke kilang tersebut, dan dalam masa 24 jam royal jelly ini akan diproses, dibentukkan daripada yang cecair pekat itu. Airnya akan ditarik keluar dan diproses dalam teknologi sejuk beku. Dan ianya akan menjadi serbuk. Itulah dia punya caranya. Jadi mungkin kalau kurang faham juga, mungkin nanti kita boleh bercerita, kita PM tepi. Okey, so jadi soalan seterusnya. Jadi Cik Ahmad Syukri dia ada beri perkongsian. Okey, saya terlibat kemalangan, tulang punggung membengkak dan tak selesa duduk. Lepas makan royal jelly, alhamdulillah masalah itu hilang. Yes, ini kalau kupasan Encik Ahmad Sabri, kenapa royal jelly ini bagus membantu, sebab sel regenerasi dia, proses pemulihan. Tadi antara 14 manfaat yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi adalah proses pemulihan. Ya? Itu dia punya perkongsian. So jadinya, gastrik pun bagus. Alhamdulillah. So seorang pun ada tanya dekat sini, untuk gastrik boleh ke? Jawapan dia, Dr. Zaidi? Boleh. Pasti ya. Okey, so jadinya itu saya ingin Puan Sumah, banyak tu soalan-soalan dia kan. Puan Sumah kata, saya ingin bertanya sekali lagi, disebabkan saya ada ketumbuhan di betis, saya produk apa lagi yang saya perlu makan? Okey, ketumbuhan di betis pula Puan Sumah. Okey, Dr. Zaidi nak jawab. Okey, ketumbuhan dia boleh terbagi pada dua, satu yang agresif ataupun agresif kita kenali sebagai kanser, ataupun ketumbuhan yang bukan kanser. Jadi kalau kanser memang sangat sesuai lah atau untuk merencangkan pertumbuhan. Okey, sama ada dia kanser ataupun tidak, boleh amalkan royal jelly ini. Kemudian
pada saya tentu perlukan proses fisiologi ataupun kesihatan dalaman badan kita boleh amalkan enzim terutamanya lah untuk digabungkan bersama dengan royal jelly ini. Gunakan basic health pack lah, senang kan? Sebab apa, bagi orang yang ketumbuhan pun fiber memang bagus juga kan. Sebab apa, fiber kita ada organik di situ. Okey, kita stop dahulu kerana kita ada 2 lagi perkongsi. Sekarang dah 10.15, Mak Datuk juga. Okey, untuk perkongsi yang pertama, testimoni. Kita ingin menjemput, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ruby Agency Manager Pangeran Hairul Nisa. Dipersilakan Pangeran untuk berkongsi testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada rakan perjuangan CNI dan semua CBO. Apa khabar anda semua? Semoga kita semua sihat walafiat. Amin. Nama saya Pangeran Hairul Nisa Mahira, Pangeran Haji Mahmud, berasal dari Brunei Darussalam. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak syarikat kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi testimoni mengenai dengan Royal Jelly. Perkongsian saya pada malam ini ialah mengenai testimoni rakan saya, rakan sepejabat saya, iaitu dia mempunyai masalah muka berjerawat yang luar biasa. Artinya penuh jerawat mukanya. Lepas dari sejak remaja sampai umur dia 30-an. Masa tu saya baru join CNI, belum lama lah. Jadinya saya mensuruhkan ke dia untuk menggunakan, awalnya saya menyuruh dia memakai Skin Beauty Set B, CNI. Alhamdulillah masa tu join ahli percuma Royal Jelly Lipolize. Lepas tu walaupun pada awalnya dia menolak ajakan saya, tapi alhamdulillah dia mau, sebab saya macam memaksa jugalah. Pasal saya kesiankan dia kan. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan ke 3 bulan jerawat dia beransur baik. Lepas tu dia teruskan sampai sekarang ni belum tak sampai setahun ataupun tak sampai 6 bulan jerawat muka dia licin dan bersih. Alhamdulillah. So sampai setakat ni dia memang menggunakan produk CNI sepenuhnya. Maksudnya nutrien lain pun dia makan sudah. And then testimoni kedua ialah adik saya. Adik saya, anak dia 4 orang, masalah eczema. Tapi bila dia mengandungkan anak yang kelima, saya suruhkan untuk memakan Royal Jelly Lipolize. Walaupun dia marah, tapi saya pujuklah untuk dia makan. Masa tu usia kandungan dia 8 bulan. Alhamdulillah dia sempat makan 1 hari 1 paket, satu sachet. Alhamdulillah anak yang kelima kulit dia bersih dan dia lahir pun menyenangkan, lancar. Sedangkan anak yang ke-4 orang dia terpaksa diinjek untuk melahirkan anak tu. And then testimoni ketiga. Sebetulnya banyak testimoni. And then testimoni ketiga ialah anak menantu saya yang baru-baru ni kan, dia ada masalah head tidak teratur. Dalam artinya 2 bulan baru datang head macam tu kan.
Tapi alhamdulillah sejak dia mengamalkan Royal Jelly Lipolize, headnya normal. Lepas tu betul lah cakap, kata Dr. Zaili tadi, selain daripada menstabilkan hormon, melancarkan head, mengatur balik head, and then lepas tu memberi kesuburan. Alhamdulillah. Kalau dulu saya memang takut nak makan Royal Jelly pasal was-was kan. Tapi alhamdulillah dikatakan halal, so saya cuba. Saya dulu pun ada masalah jeragat. Sebab masa tu saya selepas operation, saya diinjek selama 6 bulan untuk stop saya punya menses. Alhamdulillah. Lepas tu jeragat saya, kalau dulu penuh jeragat, saya malu dengan muka saya dulu. Tapi alhamdulillah mengamalkan produk CNI termasuk Royal Jelly Lipolize, walaupun tapi sekurang-kurangnya jeragat saya yang dulu tu hilang, alhamdulillah. So bagi kawan rakan-rakan CBO yang di luar sana, jangan ragu-ragu tentang produk CNI, sebab produk CNI memang luar biasa. Bukan saja Royal Jelly Lipolize yang memberi kesan, keseluruhan nutrien CNI bukan hanya cerita. Betul kata Puan Fatimah, ia bukan hanya cerita, memang betul-betul luar biasa. Itulah saja perkongsian saja pada malam ini. Dan saya ucapkan selamat malam. Itu saya lihat. Yes, terima kasih kepada Agency Manager Pangeran Hairunisa. Terima kasih. Hari ini beliau bukan hanya share satu testimoni, kalau tadi lihat cerita tentang masalah tentang jerawat, cerita tentang eczema. Jadi anak sebelum tu 4 orang semua ada mempunyai masalah eczema. Jadinya bila anak kelima ketika mengandung, ketika hamil, ibu makan, anak keluar cantik aja. Wah, hebat juga. Ketiga adalah tentang masalah head yang tidak teratur. Keempat adalah masalah jeragat. So 4 testimoni. Terima kasih Puan Hairunisa kerana memberikan testimoni. Saya rasa ramai daripada anda juga nampak satu ini sebagai semangat suntikan kepada anda untuk lebih yakin tentang produk ini. Terima kasih lagi sekali kepada Pangeran Hairunisa. Jadi kita ada sekali yang tinggal lagi seorang lagi akan berkongsi, dan untuk kongsikan tentang ia adalah daripada agensi manager Cikgu Z, agensi manager Rozila Wati. Apa khabar? Jadinya nak kena unmute ya. Tolong unmute. Yes. Silakan Puan Rozila Wati. The floor. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar anda semua? Okey, nama saya Rozila Wati binti Kamarudin, berasal dari Banting, Selangor dan menetap di Bandar Baru Bangi. Kawasan tengah. Okey. Hari ini pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak syarikat kerana memberi saya peluang untuk berkongsi testimoni mengenai Royal Jelly ya. Okey, hari ini saya ada rangkapkan dua testimoni mengenai Royal Jelly. Yang pertama adalah rakan perjuangan saya dalam CNI, iaitu Puan Rosnita Rasli. Dia menghidapi penyakit thalassemia, iaitu kekurangan darah merah ya. Okey, selain daripada kesan daripada penyakit itu, dia selalu berasa tidak sihat,
lemah dan mudah letih, mudah penat. Dan dia punya badan dia kerap lebam-lebam ya, kekurangan darah merah. Bukan disebabkan dirasuk oleh hantu yang menyebabkan lebam-lebam, tapi kekurangan darah merah. Pengambilan Royal Jelly bersama produk-produk lain, tetapi main khusus untuk penyakit thalassemia, dia mengambil consume produk Royal Jelly ni tak tinggal. Lama juga diambil, sehari tiga sachet dia, maknanya 3 kali sehari diambil. Alhamdulillah dia punya peningkatan darah dia semakin baik. Dan selain daripada pengambilan Royal Jelly ni, selain daripada untuk menyihatkan tubuh badan, kulit muka bertambah cantik. Walaupun usia dia menginjak ke 50, maknanya pertengahan 40-an, menginjak ke 50, tapi jika rasanya orang CNS semua tak kenal, kebanyakannya kenal dengan Puan Rosnita ni, dia adalah sentiasa awet muda, kulit cantik, glowing, sentiasa glowing muka dia. Kalau kita tengok sejuk je mata memandang. Itu perkongsian yang pertama. Alhamdulillah CNI bangga bersamamu kerana mengeluarkan produk-produk yang bagus ya. Yang kedua, testimoni yang kedua adalah kepada diri saya sendiri. Okey, saya mengalami period ataupun pendarahan period yang berpanjangan selama 6 bulan. Saya rasa pada mulanya saya rasa mungkin sebab stres. Saya kena masalah ini semasa PKP pertama, PKP 1. Bulan 4 mungkin saya rasa sebab saya stres. Kita macam kerjaya saya ni yang mengurut apa semua, jadi bila stop saya tak ada kerja. So saya rasa saya stres. Saya mengalami pendarahan yang teruk. Maknanya period yang tak berhenti. Bukan period yang selalunya orang tak period, tapi saya period dalam keadaan yang banyak. Maknanya heavy period selama 6 bulan. Bayangkan 6 bulan period yang tak berhenti memudaratkan badan. Saya akan rasa lemah, tak bermaya, saya rasa pucat. Saya punya jari jemari ni kalau dipicit tu tak ada darah. Macam tu, sampai macam tu tahap sekali. Pergi klinik dan mendapat rawatan doktor, dah scan, ambil darah apa semua, memang darah tak cukup, tapi kita scan, kita takut, Kak Zee takut mungkin ada ketumbuhan di pangkal rahim ke ataupun cyst ke kan. Tapi alhamdulillah doktor bagi tahu Kak Zee tak ada ketumbuhan, tak ada tanda-tanda ketumbuhan ataupun cyst. Jadi doktor assume mungkin disebabkan pramenopause. Memandangkan usia Kak Zee ni dah 50 tahun ke atas ya. 50 tahun ke atas. Doktor suspek pramenopause. Selama 6 bulan heavy period yang tak berhenti. Tak berhenti. Doktor bagi Kak Zee ubat untuk berhentikan darah, ya, untuk berhentikan darah. Tapi ubat tu hanya bila kita makan konsum ubat tu selama 2 minggu, dia tetap period tapi dia slow. Dia slow. Maknanya tak adalah heavy sangat. Tapi bila habis saja kita habis konsum produk tu, period akan keluar lagi banyak dan lagi berketun-ketun. Jadi dalam tempoh itu Kak Zee still consume produk CNI 3 kali sehari. Untuk rasa macam kalau naik tangga tu memang tak layak. Kak Zee turun berat badan secara mendadak. Daripada 60 turun ke 50 kg masa tu. Rasa macam kurus sangat masa tu. Macam rasa macam itulah. Jadi alhamdulillah Kak Zee istiqamah
makan Royal Jelly tak berhenti bersama Liv dan Liv, Ginkgo dan Omega. Alhamdulillah menjelang bulan 10 period Kak Z kembali normal. Alhamdulillah. Itu testimoni daripada Kak Z tentang Royal Jelly CNI. Bukan saja Royal Jelly ni menjaga kesuburan mengawal atur period kita, tapi dia bagus juga untuk kesihatan kita. So untuk akhirnya Royal Jelly saya menyeru semua CBO serta semua ahli CNI ataupun kawan-kawan di luar sana, amalkanlah Royal Jelly. Jangan berhenti sebab dia adalah penuh dengan nutrition yang bagus. Memang yang nutrition yang bagus. Okey, kita terlalu banyak khasiatnya, dan saya sarankan kepada anda semua, jangan tunggu ataupun jangan ragu-ragu untuk mengamalkan Royal Jelly. Kepada yang belum pernah mencuba produk Royal Jelly ni, tolong consume. Memang Kak Z speechless, tak terkata, kerana memang membantu dalam mengawal atur period Kak Z sampai sekarang. Okey, itu saja perkongsian Kak Z untuk kali ini. Terima kasih Cikgu Z. Cikgu Z dia memang pakar urut dan kemudian dalam masa yang sama juga beliau juga pakar cikgu kecantikan. Jadinya siapa nak belajar tentang kecantikan juga boleh juga dapatkan ilmu daripada Cikgu Z. Terima kasih ya. Jadi kita ada 2 testimoni tadi tentang thalassemia. Jadi bila Kak Z cerita tentang thalassemia, jadi ada yang tulis kat situ, thalassemia pun boleh kita rekomenkan untuk dengan Royal Jelly tak? Tadi sebab kita beritahu tadi kan bahawa tentang khasiat bahan ataupun ramuan Cyrus semula jadi yang ada itu, iaitu 10-HDA. Jadinya untuk 10-HDA ni maka kita itu yang membantu dalam untuk apa jenis macam sel yang tidak begitu sehat lah dalam badan kita. Okay, so sebab tu kita panggil anti-cancer supaya itu siap. Okay, now dah tahu kemudian kedua tadi tentang period yang 6 bulan tak habis-habis, tak berhenti-berhenti ya. Jadinya selepas Cikgu Z makan 3 kali sehari mengambilkan paket. Jadi itulah bila cakap tentang berapa paket, apa jumlah, anda perlu tahu tentang kita berkongsi menceritakan tentang produk untuk produk makanan kesihatan CNI, kita sebagai mencegah dan juga boleh membantu untuk merawat. Itu satu. Dan untuk sebagai merawat, kita panggil terapi. Bila kita guna terapi, dosage dia adalah double daripada dosage yang anda nampak di dalam paket ataupun dalam label tersebut. Okey. Tadi Dr. Zaidi ada beritahu, jadinya kita tentang jumlah maksimum satu hari yang anda boleh makan, iaitu 6,000 mg. Ini bersamaan dengan 12 bungkus sachet, 12 sachet. Jadinya kalau anda boleh makan 12 sachet sehari, memang saya salute lah. Memang bagus. Jadinya kata Kak Z tadi 3 sachet satu hari pun sudah okey. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Z atas perkongsian daripada anda. Lagi testimoni untuk meyakinkan rakan-rakan CBO kita untuk tahu tentang produk ini. Dah tahu tentang manfaat yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi dan juga kenapa kita pilih CNI Lifolase Royal Jelly ini. Ingin saya nak kongsikan dengan anda. Ini cerita memang Royal Jelly ini start dia famous pada tahun akhir tahun 70-an di Western world. Even dalam Royal British family pun, the study of Royal Jelly ni memang ditekankan lah. Banyak actors, banyak ahli sukan juga mengetahui tentang Royal Jelly ni. Ada buku kalau anda cari di dalam di Amazon dan juga mungkin juga di
kinokuniya, banyak ada buku yang menceritakan tentang royal jelly ni. Okey, saya nak ceritakan satu perkara yang telah berlaku. Tadi Dr. Zaidi cerita tentang bahan-bahan yang dikaji di dalam royal jelly ini. So, dalam kajian dalam royal jelly ini, jadinya memang dapatlah ada amino acid. Kalau beritahu, kalau ingat tadi Dr. Zaidi beritahu tadi dalam ada berapa? Ada 21 amino acid dan 8 daripadanya memang badan kita tak boleh hasilkan. Ada lagi vitamin, ada 12 vitamin. Kemudian ada lagi apa lagi? Ada asid lemak, ada lagi bahan-bahan vitamin, ada mineral. Semuanya dikaji, ya. Ada juga hormon-hormon, semuanya dikaji. Jadinya para saintis mereka nampak untuk royal jelly ni dia memang tidak senang untuk dapat. Bayangkanlah satu sarang lebah tu nak menghasilkan royal jelly memang sedikit. Jadi secara very little lah, tak begitu banyak dalam satu sarang lebah tu. Jadinya mereka nak buat macam mana nak buat royal jelly tiruan. So jadi jumlah bahan-bahan yang dikenal plastik itu dan didapati bahawa dia boleh dapat sama, boleh jadi. Ada boleh cari amino acid semua sekali tu. Dicampur-campurkan ingredient ni. Tetapi dia tak dapat jumpa 3%. The 3% dipanggil unsur R. Unsur R ni adalah unsur royal jelly ni. 3% they do not know what it is di dalam royal jelly. Yang berlaku adalah dia dah find the 97%, 97% ini mereka buat royal jelly. Dan mereka berikan kepada lava-lava, ya, ulat-ulat lebah itu diberikan makanan royal jelly tiruan ini. Dan ianya membesar menjadi lebah. Dia membesar menjadi lebah ratu lebah. Wah, dia test ratu lebah. Maknanya secara tiruan pun royal jelly dia buat. Tetapi akhirnya yang berlaku, royal jelly yang ratu lebah yang makan royal jelly tiruan, dia boleh jadi ratu lebah tetapi dia mandul. Jadinya unsur 3R itu adalah satu bahan yang tidak diketahui oleh penelitian sains dan untuk membantu dalam kesuburan. Sama ada untuk lelaki ataupun untuk wanita. Ini cerita yang memang kalau anda baca dalam buku tentang royal jelly memang ada. So itu dia. Jadi kedua, saya sebelum bercerita nak mengakhir, saya bila terpanggil, bila Dr. Zaidi beritahu tadi dalam masa proses 24 jam, ya. Jadi ketika saya ke China, kami memang visit untuk pergi ke kilang GMP di China, ya. Di saya pun lupa nombor tempat tu. Okey. So jadinya kilang CNI memang ada pejabat CNI di sana dan juga kilang CNI di sana. Jadinya di mana penternakan lebah ini berlaku adalah tadi diberitahu di dataran tinggi Hubei. Perjalanan saya daripada kilang tersebut ke dataran Hubei ni ambil masa 2 jam. Dan ini memang pegunungan yang tinggi, Memang ketika itu memang start pada awal nak dekat masa tu tengah panas, sama musim panas. Tetapi apa yang berlaku begini cerita dia. 24 jam. Yes. Kita akan nampak daripada awal Japanese pagoda ini berbunga, ya. Pokok-pokoknya memang pokoknya besar dan bunganya boleh makan, yes, untuk macam seperti buat ulaman lah. Memang ada manis-manis sikit. Jadi saya pun makan ketika itu kerana diberi untuk tunjukkan inilah dia bunga dia wangi. Kalau you pegang bunga tu, lebah akan datang dekat you. Sebab memang dia memang berkerumun. Jadi masa tu memang kita orang memang interesting lah. Interesting punya experience ketika itu. Nak berlaku adalah, tadi beritahu kan, dia cuma dalam masa 20 hari dia akan berbunga. Jadinya penternak lebah ni, kita akan bergabung dengan syarikat CNI ni, kita dengan penternak lebah ni. Jadi penternak lebah ni, di dataran ni memang dia macam gunung kan.
Jadinya dia macam penternak ni dalam keadaan yang nomad. Maksudnya dia duduk, dia ada kemah dia dan semua tong-tong lebah tu ada. Jadi situ. Jadi kawasan yang ada bunga, ya, dan kemudian lebah-lebah tu akan pergilah. Tapi dalam masa 20 hari, bunga tu akan berkurangan. Jadi penternak lebah ni akan bawa tong-tong lebah ini untuk naik lagi ke atas. Kerana apabila dalam keadaan yang panas, jadi dia akan ketika itu bila musim panas tetapi gunung dia sejuk. Jadinya semakin naik tu, jadinya bunga pagoda, bunga Jepun pagoda ni dia akan start berbunga, yang maknanya naik, maknanya kenaikan pada ketinggian yang tinggi tu, dia akan berpingkat. Jadinya penternak lebah ni akan berpindah daripada bawah kaki gunung tu, dia akan berpindah, dia ikut masa bunga itu perlu berbunga, ya, masa 20 hari. Jadinya memang proses yang amat unik, dan kerana keistimewaan inilah kenapa saya kongsikan. Saya memang betul-betul ketika melihat tu, memang saya macam rasa, specialnya. Saya pun kalau mungkinlah satu hari nanti mungkin anda juga dapat berpeluang untuk pergi ke dataran tinggi Huabe ini, kerana penternak di situ tidak dapat ini, mereka duduk di dalam kemah dan untuk proseskan royal jelly ini. Dan apabila ianya diproses dan kemudian dalam masa 24 jam akan dihantar kepada kilang CNI untuk diproseskan di dalam teknologi kering sejuk beku itu. Itu perkongsian saya, ya. Jadi memang seronok. Jadi saya sebagai kita kata bahagian tim tentang produk ni, bila berkongsi tentang produk, pasti saya rasa satu cara kita membuat adalah kita lebih yakin. Saya lebih yakin kerana saya sendiri yang melihat bagaimana ini diproses dan bagaimana juga ianya dihasilkan. Nanti satu hari saya akan kongsikan. Anda akan kata tadi royal jelly ni dia tak banyak. Macam mana kita boleh dapat banyak? Macam mana CNI boleh proses penternak lebah tu boleh dapat banyak? Mungkin ini rahsia kita akan kongsi pada satu masa yang akan datang. Very interesting juga. Mungkin ada yang dah tahu, tapi mungkin yang belum tahu, mungkin satu hari nanti ada masa kita akan berkongsi lagi. Jadi ingin kita sudah berakhir pada majlis kita. Jadi untuk sebelum mengakhirinya, saya juga memohon anda untuk mengisi borang maklum balasah kelas IBSC produk Royal Jelly pada 17 hari bulan 8 ni, dan kami mahu anda sama-samalah sekiranya ada yang untuk memberikan tambahan cara kita untuk perbaikan. Jadinya untuk itu saya ingin minta Dr. Zaidi untuk postkan dalam chat, ya, untuk borang maklum balas ni. Dan ketika sambil anda mengisi borang tersebut, ya, pastikan juga anda selepas anda sudah isikan, anda tulis done atau done, DONE, supaya kita juga tahu bahawa anda sudah pun habis untuk mengisi borang. Dan ketika ini juga saya ingin berterima kasih sekali lagi majlis mengucapkan selamat maju jaya kepada perkongsi testimoni tadi kerana memberikan semangat kepada kita semua, iaitu Ruby Agency Manager Pangeran Hairunisa Mahira dan juga Agency Manager Puan Rozila Wati, kerana produk Royal Jelly ini juga beliau juga banyak membantu rakan-rakan niaga di dalam organisasi mereka, sama ada customer ataupun downline masing-masing. Dan untuk ini saya haraplah anda mengambil peluang untuk mengambil offer beli 3 Royal Jelly 30 untuk percuma Royal Jelly 15. Ini promosi untuk bulan sehingga 31 bulan 8, katakanlah promosi merdeka, ya, akan berakhir pada 31 bulan 8. Tadi sudah beritahu tentang keistimewaan Royal Jelly, ada 14 manfaat dan juga 6 sebab kenapa anda pilih Royal Jelly CNI. Jadi kalau tak pernah tahu juga tentang itu, rasalah. Rasa dia macam ada masam-masam sikit, yang bagi yang tidak pernah
tahu tentang produk ni. Okey, seterusnya apa yang kita nak beritahu kepada anda tentang promosi yang bermula pada 17 hari bulan ya, hari ini, iaitu bersempena dengan kempen Hari Merdeka CNI. Juga kita ada Hari Kemerdekaan yang ke-64. Jadinya satu invoice apabila anda membeli produk yang berkaitan produk-produk makan, produk penjagaan diri dan juga produk penjagaan rumah. Campurkan sekurang-kurangnya 64 PV, anda akan dapat tongkat CNI Cafe. CNI Cafe percuma. Itu pun favorite saya juga, minuman favorite saya juga. Jadi dia itu satu daripada peluang-peluang lah. Dan saya juga mengambil masa anda. Kita ada program FB Live, dan FB Live ini ada pada hari Khamis. Malam hari Khamis sorry berapa hari bulan? Tak tulis kat sini Mana dia? 9 hari bulan. Jadi mungkin dia tertutup dengan saya sini. Okey, Khamis 19 hari bulan 8, maknanya malam Jumaat. Selalunya kita FB Live pada petang 3. Jadi kita tukar malam sebab kita nak tengok ini tengah test, kita nak tengok jumlah penonton sebab kita nak tengok sama ada siang ataupun malam. Jadi 9 malam hari Khamis 19 Ogos untuk mengetahui produk apa, jangan takut, kita akan gigit bagaimana perosak rumah kita yang kita takuti, Kogo dan juga Sky Radar, macam mana perkongsiannya. Jadi tunggu hari Khamis. Dan pada hari seterusnya adalah pada hari Sabtu, di mana programnya adalah program e-boss ataupun kita orang mencari itu peluang perniagaan yang akan dikendalikan oleh Diamond Agency Manager Encik Fauzi Yusof. Jadinya untuk itu sama-sama pastikan anda ikut serta pada pukul 3 petang. Ya. Dan maka berakhirlah majlis ini, dan untuk itu dengan segala hormatnya juga kami meminta maaf, memohon sekiranya ada kesalahan ataupun salah silap kami ketika berbicara. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada testimoni sharer kita yang memberikan ilmu manfaat kepada kita. Dan terima kasih kepada anda semua, partisipan kita yang ikut serta di dalam program ini. Kerana tanpa anda, kita cukuplah 111 orang. Sekarang ada 111 orang. Terima kasih sekali lagi. Semoga anda mendapat ilmu. Dan ilmu ini janganlah anda berhenti di sini. Kongsilah kepada prospek anda, customer anda dan juga organisasi anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam. Stay safe. Gambar dulu. Kena ambil gambar. Gambar. Alright. Ambil gambar. Okey, boleh tolong buka video semua? Kita nak tengok muka masing-masing. Kita ambil gambar rapat-rapat muka anda cakap ke kamera. Supaya jelas nanti dalam gambar. Alright, okey, ada 3 page Okey, page yang pertama. Okey, 1, 2. Alright, page yang pertama sudah. Kita pergi kepada page yang kedua. Teruskan aksi anda. Kita pergi pada page yang kedua. 1, 2, 3. Okey, dah. Dan juga sekarang kita pergi kepada page yang terakhir Page yang ketiga. Alright, okey, 1, 2, 3. Alright, sudah. Terima kasih. Selamat malam.